Allahu Akbar, tak sangka lah Ustaz Muhammad Al-Amin sebutkan ini. Jadi Allah, ya Allah ya Karim. Jadi selama ini ya guys ya, yang kita ketahui itu belum cukup. Jadi dengan yang disampaikan Ustaz Muhammad Al-Amin ini, kita akan sadar akan hal ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan mengaji ya sejarah lagi ya guys ya, bersama Ustaz Muhammad Al-Amin. Dimana yang disampaikan ini Allahu Akbar. Kadang kita ini tidak pernah tahu dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin. Karena kenapa? Kebodohan kita sendiri, kekurangtahuan kita tentang pengetahuan sejarah ini ya guys ya. Dan Ustaz Muhammad Al-Amin ungkap semua kebenarannya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Ketika Perang Dunia yang pertama, macam mana sebuah negara nak diiktiraf sebagai sebuah negara? Waktu itu wujud macam PBB-nya. PBB lah yang mengiktiraf negara sebuah negara. Tapi nama waktu itu nama bukan PBB lagi ya, bukan United Nations. United Nations lepas Perang Dunia yang kedua. Sebab itu kenapa Israel terus dapat isytihar sebagai negara Israel. Sebab pengiktirafan tu daripada PBB itu. Kenapa Palestin tak dapat iktiraf sebagai negara Palestin? Sebab tak ada PBB itu, tak mengiktiraf sebagai sebuah negara. Kan? Jadi maknanya nak buat sebuah negara tu sekarang ni pengiktirafan PBB tu. Dan kalau nak andai kata nak dapat sebuah negara, pengiktirafan PBB tu dia ada pula kuasa veto dia. Kalau veto tu tak nak, tak jujur dah sebuah negara. Jadi at least tuan-tuan tahu tanda-tanda awal ni dah macam kenapa Palestin tak diiktiraf sebagai sebuah negara. Tapi pengiktirafan tu di situ. Kan? OIC tidak ada kuasa mengiktiraf negara tu sebuah negara. Hanya PBB saja. Kan? Jadi kesianlah. Kan? Dan itu yang sedang diperjuangkan ya. Allah. Okey. Allah. Okey, habis bab yang kedua, saya pergi ringkas untuk bab yang ketiga untuk menghabiskan maknanya kelas yang pertama kita ni lah. Okey. Okey, dan yang ketiga, anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu lagi Siti Hajar. Kenapa saya kata ada dua yang masyhur? Sebab sebahagian ahli sirah kata ada yang ketiga, iaitu Keturah. Okey. Jadi mula-mula saya dengar isteri yang ketiga Nabi Ibrahim ni, saya terus blok. Tak percaya saya sebab kita belajar kat Malaysia, kat sekolah kafar kecil-kecil cuma cerita Islam Ibrahim ada dua je. Sarah dan juga Hajar. Tapi ketika saya selalu masuk ke Palestin, dekat Palestin ada catatan-catatan isteri Nabi Ibrahim 3. Saya tanya Imam Masjid Aqsa sendiri, Imam Aqsa apa kata dia? And saya pernah pergi Kampung Keturah. Kampung Keturah maknanya dia base di situlah cerita dia. Kalau Hajar daripada Mesir, Sarah tanah-tanah Palestin, Keturah ni orang laut. Dia tak jauh daripada Ilat. Ilat ni orang laut dah cerita dia. Itu kampung dia, Kampung Keturah tu. Saya dah sampai ke Kampung Keturah tu. Kan? Jadi anak-anak Nabi Ibrahim ni yang masyhur daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tapi antara dua ni yang abang Ismail tau. Ismail lahir dulu. Jadi Siti Sarah ni nama kahwin, tak dapat anak. Nabi Ibrahim kahwin satu lagi Siti Hajar, dapat anak dulu. Itu yang Allah pun perintahkan diletakkan di Mekah. Jadi kemudian sebagai orang perempuan, kita orang lelaki mungkin tak faham perasaan itu. Mungkin akan lebih mendalami lagi. Sedih lah rasa. Macam, tak ada anak aku ni. Kan? Jadi Allah mendengar rintihan itu. Allah perintahkan malaikat bawa berita kepada Nabi Ibrahim AS, isteri kau ni pun akan mengandung. Waktu tu Hajar umur 80 lebih. Ekologi akal 80 lebih tak boleh bersalin. Ekologi akal Jadi ketika turun
perkhabaran itu, Siti Sarah tu berada di belakang tabir tu. Dia kata, bini kau ni akan mengandung ni. Siti Sarah ketawa macam ya je macam ulu tahu kot. Umur mana boleh kan. Malaikat kata apa? Isteri kau kat belakang tu ketawa tu. Kalau betul dia mengandung anak tu besok, kau namakan sempena ketawa dia tu. Sebab itu dia dinamakan Ishak. Ishak tu daripada perkataan kan? Nama orang dulu banyak il Ismail, nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tapi dia tiba Ishak daripada Ishak tu kan? Jadi daripada Ishak dapat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni nama lain dia Israel. Israel ni maknanya tentera Tuhan. Il ni makna Tuhan. Il ni makna Tuhan. Kan? Jadi maknanya Azazil, nama syaitan dulu kan? Azazil maknanya kemuliaan Tuhan. Maknanya Israel tentera Tuhan. Babylon tu Babil, pintu Tuhan. Babil, pintu Tuhan. Kan? Babylon tu tempat diturunkan dua malaikat, Harut dan Marut tu kalau dalam Quran ni. Okey. Jadi maknanya Yaqub inilah alias Israel. Daripada Yaqub ataupun Israel inilah lahir Bani Israel. Okey. Jadi Bani Israel ni maknanya dia membesar dekat Mesir. Sebab anak Nabi Yaqub namanya Nabi Yusuf AS kena buang pergi ke Mesir. Kemudian dia bawa seluruh keluarga dia pergi ke Mesir. Kemudian pendekkan cerita, daripada Mesir dia dijadikan hamba oleh orang Kibti. Kemudian Nabi Musa AS bawa keluar daripada Mesir untuk balik ke Jerusalem. Nabi Musa AS. Jadi maknanya itu tarikh dia 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi. Okey? Jadi kemudian duduk Bani Israel daripada 1300 tahun sebelum Masihi menjadi rakyat biasa. Itu dah ada penduduk asal. Nabi Ibrahim yang datang 1800 tahun sebelum Masihi pun dah ada penduduk asal namanya Palestin dah. Okey? Jadi maknanya dia duduk di situ sampai 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi ni apa jadi tuan-tuan sekalian? Ketika itu perpindahan antara Bronze Age ke Iron Age. Zaman gangsa ke zaman besi. Besi baru ditemui. Jadi ada satu orang raja bernama Jalut di Ghairah nak dapat besi. Dan dia serang negara-negara yang banyak bukit untuk ambil besi. Dia tak kira manusia dibunuhnya. Yang dia nak besi itu. Jadi dia banyak dah pergi ke negara dan dibunuh orang. Dan target seterusnya adalah Jerusalem. Jadi orang Jerusalem kata, macam mana kita nak lawan Jalut ini? Sebab dengan besi itu dia boleh bawa senjata kan. Maka Bani Israel dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah, datangkanlah orang yang boleh lead kita ni lawan Jalut. Maka Allah tunjukkan satu orang petani bernama Talut. Nama dia Talut. Talut ini yang pimpin Bani Israel. Pimpin Bani Israel untuk lawan Jalut. Okay, pendekkan cerita. Lawan dia bukan dekat dengan Jerusalem. Lebih kurang dekat 200 km dari Jerusalem. Kan? Dalam Quran surah Baqarah Allah cerita benda ni. Turun bukit, naik bukit. Turun bukit, naik bukit. 200 km punya jalan. Turun bukit, naik bukit. Turun bukit. Penat. Ada kawasan-kawasan apa nama kolam-kolam ataupun tasik-tasik air yang segar. Kalau sekarang namanya Bisan. Salinkan nama ni. Bisan ataupun kalau bahasa Yahudi dipanggil Bitshian. Bitshian ni tempat banyak kolam-kolam air. Bitshian ni disebut oleh Dajjal ketika Dajjal bertemu dengan Tamim Ad-Dari. Kan dia tanya, dekat Bishan ataupun Bitshian dah tumbuh pokok-pokok tamar. Kan? Maka dia kata Tamim Ad-Dari kata, belum, nanti akan tumbuh banyak pokok tamar kat situ. Jadi dekat Bishan tu air. Jadi ketika nampak air-air yang segar, air mineral ni, semua tentera nak minum. Maka
Talut kata, jangan minum kecuali 1 cedokkan tapak tangan. Tapi ramai yang minum banyak. Sebenarnya bukan 1 cedokkan tapak tangan itu, tapi kekuatan mental. Nak sangat tapi tahan kekuatan mental. Sebab kejap lagi kita akan bertemu dengan Jalut ni. Rupanya betul. Dah minum berkemah, esoknya bertemu dengan tentera Jalut. Tengok tentera Jalut memang well trained. Dengan gaya, dengan semua takut. Yang minum lebih, semua kata, tak boleh. Kini bunuh diri ni. Kita berundulah. Yang bersama dengan Talut adalah orang minum 1 cedok tapak tangan. Allah. Itu kisah ni Quran sebut. Jadi perang yang side by side dengan Talut adalah satu budak kecil belasan tahun, namanya Daud. Daud tu Nabi Daud. Maka faqatala Daud Jalut. Daud dapat membunuh Jalut sebab waktu dah sampai dekat peperangan, Jalut waktu tu dah agak cedera macam agak parah jugalah. Itu sebahagian daripada ahli sirah ada kata memang tak perang dulu, tapi maknanya dah memang dah parah. Maka Talut kata apa? Daud, sekarang ni aku memang tak larat dah. Harap engkau je. Dia budak belasan tahun. Maka tak apa. Talut aku lawan dia. Lawan dia berjaya membunuh. Faqatala Daud, berjaya membunuh Jalut. Maka ketika itu dilantiklah Talut menjadi raja. Oleh kerana Nabi Daud tadi yang dapat membunuh Jalut, dikahwinkan anak perempuan Talut ini kepada Nabi Daud AS. Daripada ibu anak Talut dan Nabi Daud, maka lahiran Nabi Sulaiman AS. Jadi maknanya itu bermulanya bagaimana kerajaan orang Bani Israel jadi raja dekat sekitar Jerusalem. Itu bermula kisah Talut, Jalut dan juga Nabi Daud AS. Okey, pendekkan cerita. Kita nak habiskan ni. Saya tengok mata semua dah kelak. Okey, pendekkan cerita. Zaman Nabi Sulaiman, maksudnya kerajaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa besar. Sebab dia bukan saja boleh perintah manusia, tapi jin, tapi haiwan, tapi maknanya berbagai-bagai lah. Kan ada jin yang jumpa Nabi Muhammad. Jin tu bertuankan Nabi Sulaiman. Waktu Nabi dapat wahyu, dia datang jumpa Nabi tu. Surah jin, baca surah jin. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi Nabi Sulaiman ni sangat luar biasa dia punya kerajaan. Lepas Nabi Sulaiman wafat, terpecah 2 kerajaan antara anak dia, satu kerajaan Yahuda, satu lagi kerajaan Israel lah. Kerajaan Israel ni main dia Jerusalem. Kerajaan Yahuda ni dia bahagian utara. Pendekkan cerita saya nak kaitkan. Kerajaan Yahuda dihapuskan oleh kerajaan Mesopotamia. Iaitu kerajaan Mesopotamia daripada Mesopotamia ni dia ada Assyria, dia panggil Assyria. Kemudian kerajaan Israel dihapuskan oleh kerajaan Babylon. Babylon pun kerajaan Mesopotamia juga. Itulah berakhirnya kerajaan daripada Bani Israel. Darah-darah maknanya keturunan Bani Israel yang berada lebih kurang dalam 400 tahun je lah dia orang maknanya memerintah sekitar Jerusalem tu lah. Di sekitar situ. Tapi bukan asal negara di situ. Jadi daripada lepas zaman Babylon, Israel tidak pernah ada negara sampai 1948 baru ada negara balik. Yang diiktiraf oleh British yang bagi kepada mereka lah, daripada iktirafan PBB. Okey, jadi saya rasa setakat saja dululah yang boleh kita kongsikan sebagai bab pertama mukadimah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali daripada Ustaz Muhammad Al-Amin berkenaan dengan sejarah daripada Israel ya. Maksudnya di situ dari awal mulanya ya, Allahu Akbar, sampai menjadi sebuah kerajaan dan terpecah menjadi 2 ya selama 400 tahun ya, menjadi sebuah negara dan ataupun kerajaan itu. Setelah itu
Mesopotamia itu menghancurkan, ataupun bisa dikatakan ya Babylon juga itu menghancurkan kerajaan itu. Bahkan setelah itu memang tidak ada kerajaan sampai istilahnya diiktiraf menjadi sebuah negara lagi. Allahu Akbar. Ternyata seperti itu ya. Allah. Jadi Ustaz Muhammad Al-Amin ini sudah mengungkap ya bagaimana sejarah sebenar yang terjadi ya kan. Allahu Akbar. Bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Jadi sekarang ini memang seperti itu ya guys ya. Kita boleh faham ya, semakin banyak kita istilahnya mendengarkan ceramah-ceramah daripada Ustaz Oni Muhammad, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Muhammad Al-Amin, maka pengetahuan kita tentang akhir zaman, pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah para nabi ini semakin bertambah seperti itu. Maka saya sangat bahagia sekali. Karena kenapa? Saya ingat kepada Ustaz Oni Muhammad ketika menyampaikan bahwasannya ada istilahnya kaum yaitu namanya Palestina. Nah di situ asal muasalnya nanti. Nah setelah itu datangnya lah seperti itulah guys ya. Jadi ada sangkut pautnya di otak itu sudah ada semua. Oh gitu loh guys ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin terus istilahnya ceramah-ceramah daripada beliau-beliau ini, maka insya Allah ilmu pengetahuan kita, ilmu sejarah kita akan semakin baik lagi ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.